Assalamualaikum. Selamat datang ke Richard Susawan. Richard Susawan. Jadi seperti biasa, dalam siri ini kita akan bersembang, berborak dengan rakan-rakan usahawan kita dari pelbagai industri dan pelbagai background, latar belakang. Dan kita nak kupas sedikit, nak dengar dia orang punya sharing. Hopefully kita boleh dapat idea. Saya sendiri pun nak cari idea-idea baru kan, dan juga untuk audience, rakan-rakan usahawan di luar sana, mungkin boleh dapat idea untuk korang implementkan dalam korang punya bisnes atau share dengan kawan-kawan lain. Ini juga satu platform untuk kita expand kita punya networking kan. Kalau kita tak boleh buat networking offline, kita boleh buat online. Kita kenal-kenal rakan-rakan baru. Hopefully kita boleh dapat kembangkan kita punya network dan kita boleh upgrade kita punya bisnes untuk tahun 2024. Jadi itulah kita punya fokus untuk podcast Richard Susawan ni. Jadi hari ni bersama dengan saya seorang wanita hebat dan dia ada gelaran. Tapi sebelum saya cerita pasal dia punya gelaran apa semua, biar saya jemput dia dan kita bagi ruang untuk dia perkenalkan diri. Silakan. Assalamualaikum. Hai, saya Puan Ikin, digelar juga sebagai Ratu Santan Melaya. Ratu Santan Melaya, dengar ya. Ratu Santan Melaya. Okay. So selamat datang Ikin kepada podcast Richard Susawan. Jadi perkenalkan sikit tentang diri Ikin sikit. Dan saya jangan takut kita sembang-sembang seperti biasa jangan nervous sangat sebab first time. First time semua benda kita buat ada first time. Betul tak cuba tak tahu. So perkenalkan diri dan saya akan kita akan borak je. Kita akan borak. Okey. Okey, hai, saya Puan Ikin. Saya adalah pengusaha santan segar di Kampung Salak Tinggi. Saya adalah generasi kedua daripada perniagaan santan. Okey, bermula sejak 1986. 1986. So dah berapa tahun dah? Korang boleh kira tak? Berapa tahun? Berapa tahun tu? Berapa tahun? Cuba kira. 30 tahun lebih. Okey, dengar Okey. Okay. Saya berniaga santan ni. Okey. Selain daripada berniaga santan, saya juga ada buat beberapa produk lah berasaskan kelapa ni, daripada buah kelapa tu. Saya inovasikan beberapa produk. Inovasi. Steady. Itu yang saya suka kan. Ni pakar-pakar ataupun expert bidang dia yang dia pandai nak cambahkan lagi daripada satu kepada beberapa benda lain kan. Okey, so contohnya daripada buah kelapa tu sendiri, kan daripada orang kita zaman-zaman dulu bukan kelapa tu boleh jadi santan je. Saya ada jadikan kerisik, minyak kelapa, taip minyak. Taip minyak Taip minyak ni kegunaan ni untuk apa? Buat kuih. Okey. Taip minyak. Lepas tu taip minyak ni pula diorang inovasi lagi. Buat baja. Plak makanan haiwan. So banyak benda sebenarnya yang kita boleh buat daripada sebiji kelapa. Okey. So sebelum kita cerita detail tentang Ikin punya perniagaan bidang kelapa apa semua ni. Sebelum tu saya tanya soalan secara umum dululah. Apa perasaan ataupun apa mungkin Ikin dengar-dengar kat luar sana tentang situasi ekonomi sekarang ni? Kok ada dengar-dengar usahawan lain kongsi ke atau ada buat analisa? Ikin ada jugalah dengar. Kita kan suka mendengar. Okay. Banyak usahawan, bukanlah saya nak kata nak judge orang. Saya pun sendiri kena ada orang kata pertahanan diri untuk kita nak orang cakap cabaran yang akan datang akan mencabar. Apa preparation pada diri kita dan kita apa benda yang kita buat ni kita boleh share kan dengan orang. Okey. Secara roughly lah semualah apa semua saya cakap. Cabaran yang akan kehadapan ni dia akan jadi lebih mencabar sekira kita tak ada ilmu untuk benteng diri kita sendiri. Okay. Kita tak ada persiapan. Maksudnya tak ada persiapan apa-apa untuk menjelang 2024. Yang saya belajar dengan antara coach dari Coach Daniel, dia ajar strategic plan. Apa strategic plan kita? Setiap tahun, bukan kita dalam bisnes kita je, daripada kehidupan kita juga. Kalau kita tak plan, akan datang kita nak apa, kita akan terambai-ambai, terapung-apung, akan hilang arah tuju. Kena ada plan. Ya, tu sebab tu dekat-dekat saya banyak belajar di JNU.
Genuine Ajar So Foods. Ikin rasa keadaan akan menjadi lebih mencabar. Yes, dia akan jadi mencabar, akan datang. Lepas tu banyak juga peniaga-peniaga, diorang dah kecilkan skop mereka. Lepas tu ada yang dah lego. Okey. Saya kesilapan. Saya cakap siapa yang dah cuburi dalam bidang perniagaan, korang jangan stop. Penat, rehat. Okey. Penat, rehat. Jangan stop. Okey, dengar tu Penat, rehat, boleh rehat. Tapi jangan stop. Jangan stop sebab kau dah maksudnya masuk perniagaan ni semuanya ada, bukan masuk sesaja je. Kita dah labur. Mana ada peniaga kita tak melabur? Betul. Kita dah labur dalam bisnes, kita dah laburkan masa, kita dah laburkan tenaga, dah laburkan duit juga apa semua kan. Tapi saya suka soalan tu. Dan kadang-kadang saya juga timbul tanda tanya atau timbul persoalan. Kadang-kadang jawapannya jelas, kadang-kadang jawapan tak begitu jelas, kan? Ikin cakap tadi kalau kita dah mula berniaga, ini secara umum secara umum kan. Kalau dah start berniaga, jangan berhenti. Jangan berhenti, teruskan apa semua. Tapi adakah situasi di mana bisnes yang kita buat mula-mula tu tak sesuai dengan kita? Atau bukan sebenarnya betul-betul yang kita passion kita kat situ lah kan. Ni ikatan orang ikut-ikut lah. Macam orang buat bisnes ikut-ikut apa semua kan. So kalau macam tu macam mana? Kan? Kita dah invest masa, duit, tenaga apa semua kan. Jadi kalau bisnes macam tu macam mana? Kena teruskan ke? Kena tutup ke? Ni still secara umum lah sebelum kita mendalami rahsia Ikin dalam dia punya bisnes. Bagi Ikin, alang-alang dah seluk berkasam, biar sampai lenggan kan. Kau dah alang-alang, kau cerita je lah. Lepas tu jangan stop. Terus je belajar daripada kesilapan. Okey. Kau dah ceburi, belajar. Mana ada rasa yang ni, list down mana yang kesilapan yang kita buat. Kalau kita tak list down, kita tak nampak, kita tak boleh nak selesaikan masalah kita. Itu tips lah yang saya share kepada Ustaz Wan. Itu tips lah. Tips lah. Kalau means kita kena belajar daripada pengalaman tu tadi. Tapi tak semestinya kita teruskan bisnes tu kan? Tak semestinya. Kat sini ada cerita yang lagi best. Sebab saya mula-mula kenal Ikin beberapa tahun lepas. Dia dah memang dalam bisnes kelapa ni lah, kelapa atau santan apa semua kan. Tapi sebenarnya Ikin tak mula-mula terus nak jadi saudagar kelapa atau saudagar santan kan. Betul. So cuba ceritakan sikit macam mana sebenarnya Ikin terjerumus ke dalam bisnes sekarang ni. Bisnes santan lah. Perniagaan santan yang saya cakap apa cerita sebenar Ikin kan? Okey, saya ni kan perniagaan saya adalah family business. Family business. Masa mula-mula ni ayah saya dia memang paksa anak-anak. Alright. Sebab dia dalam bidang perniagaan. Nak tak nak kau niaga lah kan. Kita minat tak minat, kemudian dia suruh paksa juga kita buat apa semua. Bagi saya, dia satu perniagaan tak semestinya kelapa kan. Sebab mak dengan ayah saya dia berniaga tapi lain. Mak saya adalah dalam bidang catering, masak-masak. Bapak saya adalah kelapa. Saya nampak masa mula-mula saya tu perniagaan catering ni boleh lebih jauh. Macam santan ni apa je boleh kita buat kan. Belah kelapa jual kat pasar je kan. Bagi saya tak ada lah. So saya teruslah saya bekerja. Saya belajar dalam bidang masak. Saya memang target saya nanti kalau saya tak dapat kerja pun kat luar, saya boleh ada kemahiran memasak. Saya boleh berniaga, boleh apa semualah. Lepas tu saya buat apa semua sampai satu part. Ayah pula jaga offer kepada anak-anak. Siapa yang kahwin, ayah bagi hadiah. Bagi hadiah. Ayah bagi hadiah perniagaan. Wow. Ayah bagi. Saya ada 6 adik-beradik. Ada ruang untuk ambil anak angkat? Kokot lah kan. Kakak boleh lah. Kakak masih solo. So dia bagi hadiahkan perniagaan. Dia perniagaan. Bukan kosong lah. Bukan kosong. Dia lengkap. Satu tempat yang cukup mesin, siap kelapa, modal apa semua siap. Kau tinggal nak run je. Alright. Ayah saya memang buat. Dia buat macam tu. Alhamdulillah kan. Semoga diberikan, dimurahkan rezeki pada ayah. Cuma saya tak tahu apa plan ayah. Tapi sekarang baru saya nampak lah plan ayah tu. Dia sebenarnya dia nak orang kata apa yang dia buat tu dia nak
anak-anak dia buat, nak ada generasi lah. Kalau seorang ini peniaga pun kan kadang-kadang dia cakap, aku dah berniaga lama, anak-anak tak minat. Ada perasaan macam itu kan. Tapi ayah saya kunci anak dia macam tu. Okey, dia terus lock nak terus bagi lock. continue second generation kan. Second generation. Tapi mula-mula memang tak ada plan lah, tak ada minat pun kan. Tak so ada. belajar catering. Saya belajar catering apa semua. Lepas tu dalam masa yang sama kita kan, ayah bagi hadiah kan lah, tak nak ambil kan. Saya ambil. Cabaran masa tu saya kahwin tahun 2010. Saya ambil, saya pro kan. Masa tu pro lah kita kan. Saya ajar suami. Saya ajar suami bawa lori. Saya ajar belah kelapa apa semua yang saya ilmu ada semua. And then saya biar je lah suami buat apa semua kan. So dia lah lebih dia yang lebih handle. So saya boring. Saya boring, saya buatlah kedai makan lah. Saya tak fokus dengan apa yang saya, sebab bagi saya, kan saya cakap tadi, saya perniagaan santan bagi saya tak boleh pergi jauh. Tak nampak lah. Tak nampak lah. So dia ambil bisnes tu, tapi saya ambil, bagi husband jalankan lah. Dia jaga jalan macam tu. Lepas tu saya pergi buka kedai makan lah, saya buka spa lah. Sebab bidang saya suka. Betul orang kata berniaga ni kita suka kan. Dia cakap tak semesti kita suka kita boleh berjaya kan. Point juga tu. Point juga tu. Kan kita minat tak semestinya boleh pergi jauh dan berjaya. So kira belajar catering, lepas tu minat pun bidang kecantikan apa semua. Ya betul. Alright. So teruskan juga buat benda tu. Alright. So lepas tu apa jadi? Lepas tu apa yang kita minat tu, tadi saya cakap apa yang kita minat ni, tiba-tiba masa COVID. Masa COVID apa semua, saya jenis orang yang tak boleh dengar family susah. Saya susah. Lepas tu suami memang dah buat. Satu perniagaan tu dah okey dah. Gebam-gebabum lah bagi saya dah on lah. Daripada kita tak ada aset terus ada aset dah. Mana kata okey lah masa tu. Lepas tu saya cakap dengan ni, suami mak cakap, "Dek, macam mana ni perniagaan ni? Macam mana dah turun, dah down sangat." Semua kan. Bukan saya je. Cakap mak, okey, masa tu saya sanggup korbankan apa yang saya sayang, apa yang saya suka. Masa tu saya buka spa lah. 5 tahun saya buka spa dekat Putrajaya. Saya korban, saya biarkan mereka kat tepi. Saya bantu family saya. Saya jenis orang family first lah. Apa-apa saya buat, kalau tanpa family saya tak boleh. Tu ada apa soft spot lah dekat orang cakap apa, dalam hati ada taman. Ada taman. So pada Ikin family sangat penting lah kan. Ya, tapi Ikin juga buat bisnes ni apa generasi kedua. Tapi adik-beradik pun dapat hadiah yang dapat sama juga kan. Jadi macam mana orang selalu kadang cakap kita pentingkan family, tapi kadang nak buat bisnes dengan family ni pun tak mudah juga. Memang tak mudah. Keywords ayah saya ingat, business is business. Family. Jadi macam mana, apa antara benda-benda yang strategik? Benda-benda strategi kan tadi cakap strategic planning. Strategic planning kalau kita nak mewarisi kita punya ni, sebab family dia akan menyebabkan kesefahaman antara family apa semua. Ayah saya memang ajar kami, ayah, walaupun kami family business, kita tetap juga business is business sama-sama. Ayah saya dia yang membekalkan kelapa, dia jaga bahan mentah. Macam kami adik-beradik beli dengan ayah. Jual beli tu ada. Bagi tak ada. Tak ada main ambil-ambil bayar kemudian tak ada. Family business is business. Kalau macam paling kuat pun ayah bagi bill to bill. Kalau tak ada pun ayah stop. Mana pergi duit, bentangkan. Ayah suruh kami bentangkan mana pergi duit, kenapa, sebab apa. Kau bentang, kau ni. Situlah kita belajar. Situ family saya belajar macam mana. Mana kata aku dah termakan modal, aku dah ni. Kita belajar daripada situ. Dengan saya juga, saya ada buat lah, saya punya empire saya sendiri. Saya ada, adik-beradik saya semua ada enterprise masing-masing. Dan saya buat Sdn Bhd. Empire tu adalah adik-beradik saya sendiri. Dalam adik-beradik tu, saya fikir saya ada anak, saya waris pada saya ni. Saya tak suka-suka adik-beradik kita memang orang kata Jawa tu guyup lah. Guyup. Kata guyup. Ngam lah. Tak boleh putus lah kan. Tak boleh putus adik-beradik, tapi bukan kepada waris kita. Nanti ada salah faham apa semua. So walaupun saya yang buat, adik-beradik tu diorang tetap juga bisnes. Kalau saya bagi peluang pekerjaan dengan mereka, saya bagi peluang pekerjaan, bukan share. Sebab saya tahu waris yang saya buat ni adalah waris saya, bukan orang lain. So structure dalam company tu pun kena betul juga. Kena betul. Jangan kita suka-suka boleh adik-beradik, kita tak tentu lagi kita punya waris boleh ngam. So dalam dah lama jugalah, dah bertahun Ikin
belajar dengan ayah tentang bisnes kelapa apa semua betul. ni kan. Dan selalunya kita nampak business second generation ni tak mudah lah, tak Betul. mudah kan. That means orang tu kalau nak kembangkan bisnes tu untuk dia mudah, tapi bila dia nak pass generasi seterusnya kadang-kadang susah. Dan juga generasi kedua ni pun kadang tak semua yang nak join dia Betul. punya family business apa semua kan. Apa antara mungkin cabaran lah kerja dengan ayah kan, kerja dengan adik-beradik lagi, mungkin apa cabaran-cabaran yang mungkin Ikin rasa mula-mula tu macam berpayah juga nak buat ni kan. Betul. Ada tak? Ada. Nak satukan hati lah. Nak satukan hati nak kesatu hati. Aduh. Tak semua pendapat kita dia orang boleh terima. Adik-beradik ni style dia ada juga. Dia cakap kau buatlah dulu. Dah berjaya baru dia orang datang. Okey. Itu yang biasalah. Okey. Nampak lah kan. So saya buktikan. Santan ni bukan kat sini je. Ni saya buat. Yang saya terus berdiri bambu. Okay. Jadi dah benda tu dah jadi, barulah adik-beradik minat. So kita kena tunjukkan dulu Kita mulakan dulu. Okay, Kita mulakan dulu. Kita mentor kan. Macam ayah saya, dia orang kata okey idol ni mentor saya kan. Tapi apa yang ayah saya buat? Nak tengok senarai tu tak ada pun ayah saya buat apa pun. Tapi saya cakap itu penat lelah dia. Tapi kalau saya tutup kat sini, siapa yang nak buat? Okey, saya satu cabaran dia adalah nak satukan hati mereka tu. Mencabar juga tu kan. Mencabar. Adik-beradik. Adik-beradik kan. kalau macam kalau ada satu tip lah ataupun apa benda yang Ikin rasa Ikin buat supaya bisnes tu berjalan lancar ataupun lebih baik, nak ambil alih daripada ayah ni kan, apa improvement atau apa something yang Ikin terpaksa buat tapi benda tu berjaya lah, membantu dalam Ikin punya bisnes daripada ayah apa semua kan. Ada tak benda yang tips mungkin kita boleh, saya sendiri pun boleh belajar dan juga mungkin kawan-kawan kat luar sana. Tips dia, kita jangan duduk belakang ayah. Jangan duduk belakang ayah. Jangan. Habis? Kita buat lain kita. Kita buat lain. Kita buat kita punya style sendiri. Kita punya style kita sendiri daripada pengalaman dia. Kita ambil separuh orang. Saya ada dia tak boleh, ayah aku tak terima ni apa semua. Tak apalah. Kau tak ayah kau tak ayah kau. Kau tak kita, kau tak kita. Okey, kita buat daripada pengalaman kita buat ada separuh orang. Dia rasa ayah dia dah berjaya, dia duduk belakang ayah dia. Dia tak kenal, dia tak buat line baru apa semua. Orang kan berubah. Line ayah kita punya kabel kan dah tak ada. Kalau kita tak cipta yang kita punya baru, nanti kabel ayah tak ada, kita pun tak ada. Perasan tak orang cakap? Maksudnya sambil kita belajar tu, kita juga kena buat kita punya buat kita punya buat highway baru, buat highway baru. Highway baru. Cari cara baru. Supply baru, buat cara baru. Alright. Itu tips. Jangan ayah kita model ni, kita ikut je model tu. Sebab peredaran kita berbeza. Ayah saya tak digitalkan dia punya perniagaan. Sekarang kita kena digitalkan. Tak nak saya kena belajar benda yang baru. Tanya ayah takkan faham. So saya buat platform saya sendiri dengan pengalaman yang ada. Itu je. Cuma ada serta-serta kita tanya dia balik semula. Kalau macam ni ayah cakap ni buat macam ni. Cuma ayah kenalkan dia je. Saya buat lah. Separuh orang takut nak melangkah daripada ayah. Tak nak lah ayah ni. Nanti kalau dia orang tak buat sekarang, sekiranya tak panjang umur orang tua apa semua, dia akan tak tahu mana aku nak lagi, mana aku nak ni. Dia jadi macam tu, dalam dia tutup. So macam ayah Ikin, sebab dia memang nak paskan bisnes tu lah kan. Adakah dia bagi bisnes tu sekali dengan SOP-nya, macam mana nak buatnya apa semua ke, ataupun itu Ikin terpaksa belajar sendiri macam mana? Tak ada SOP. Ayah saya tak ada SOP, tak ada apa. Sebab tu saya ni nak naik dia agak lambat sikit lah. 10 tahun. Saya dah berniaga ni dah lebih 10 tahun kan. 2010 sampai 2003, 2004 ni dah lebih 10 tahun. Tapi lambat sangat nak grow. Perasaan orang berniaga 2 tahun dia tu dah meletup-letup kan. Saya lambat sebab saya pergi buat pusing balik apa yang ayah saya buat. Kalau saya buat tak ada sistem, tak ada SOP, nanti generasi yang saya akan datang ni pun ni orang buat benda yang sama. 10 tahun, 15 tahun baru boleh nampak berjaya kan. Itu pun kalau diorang tak ada ilmu, orang kata benda yang baru diorang belajar, dah setakat tu
je kan. Maksudnya dalam perniagaan ni kita kena ada sistem kita. Kita kena ada SOP kita. Kita kena ada buku panduan. Tu yang saya buat ni, buku panduan. Perniagaan kalau tak ada buku panduan, dia akan sesat. So ayah tak bagilah buku Tak panduan. ada. Dia bagi bisnes, Dia bagi bisnes, dia tak ada bagi buku jadi panduan. macam mana Ikin dapat panduan tu? Buku panduan daripada ilmu lah. Daripada Belajar. ilmu, Belajar Belajar, pergi cari coach yang bagus Cari pengalaman, dengar cerita So kena usahawan lain. kena dapatkan pada ayah jugalah. Yelah, panduan so, tu. Dia tak sediakan manual contohnya, Tak tapi ada. kita kena minta dekat Interview dia lah. Interview, borak dengan dia, find out. Biasa kadang kita orang kata pengarah pengurusan ni pun tak tahu buat apa kan. Duduk diam, tulis. Apa yang kita buat, bertindak apa semua dengan tulisan. Sebelum kita bertindak pun kita kena tulis. Apa masalah kita down tadi cerita pasal down pula, dia kata kalau down macam mana Ikin boleh nak sebab Ikin list. Kenapa aku down? Tulis. Sebab ni. Lepas tu tutup buku, biar tidur. Saya jenis orang suka tidur. Kawan kita hari tu kan, dia cakap kalau usahawan-usahawan down ni, bisnes tengah down, kita tengah stres, jangan sorang-sorang. Sorang-sorang. Dia cakap pergi cari circle yang baik kan, dia tanya dia orang apa semua. So ini lagi satu cara. Lagi satu cara. So banyaklah cara sebenarnya, bukan satu je. So Ikin punya style, list down. List down apa yang mungkin kita fikirkan, apa yang masalah kita hadapi apa semua, atau apa yang kita nak buat kan. Dia ada strategic plan tu, list down dulu, lepas tu tidur dulu kejap. Tidur kejap, lepas tu saya bangun. Saya pergilah cari orang ni yang boleh selesaikan masalah saya, orang ni. Contoh saya ada masalah financial saya pergi kena cari pakar financial. Bukan kita financial pergi cari orang yang bukan pakar financial, tak akan selesai masalah kita. Sebab tu kita kena list down. Kalau tak list down, kita tak tahu. Kita tak tahu pun tak tahu rasa kita macam nampak masalah banyak ni kan, tapi tak tahu mana nak start. Betul. So listing down tu membantulah kan. Dia menghuraikan apa yang serabut dalam kepala tu, dan at least kita boleh tackle satu-satu. Betul. Alright. So itu bukan belajar daripada ayah lah. Tak ada belajar. Itu terpaksa belajar sendiri. Terpaksa sendiri. Dan minta information tu daripada dia lah. Kalau nak buat ni macam mana ayah kan, nak buat ni macam mana Kalau dengan ayah ni, dia cerita baik je. Mana ada cerita buruk. Dia cerita baik je. Alah, biasalah. Niaga ni penat tu biasa. Ayah cakap penat tu biasa. Penat rehat, jangan berhenti. Penat rehat, jangan berhenti. Itu yang ayah cakap. So saya tak berpeluang lah berniaga dengan ayah. Ayah saya bukan dalam bidang perniagaan apa semua kan. Jadi tak diwarisi lah perniagaan tu apa semua kan. Adalah aspek-aspek lain yang mungkin ada diwariskan sedikit kan. Tapi bukan bisnes lah. So saya curious lah, adakah macam ayah Ikin memang dia dari awal-awal memang dia plan jadi saudagar kelapa ke, atau macam mana? Memang asal-asalnya buat bisnes kelapa ke atau tak? Sebab ayah saya bukan orang yang berpendidikan tinggi. Sebab bapa dia adalah saudagar minyak wangi dulu. Ada pengalaman Atuk lah. Atuk ni dia ada import peniaga. Dia memang dulu peniaga. Unjang saya tu adalah seorang peniaga. Jadi apa yang dia boleh tolong ayah saya, seorang anak lelaki seorang, tunggal 10 beradik, 9 perempuan seorang lelaki. Tahulah anak lelaki seorang ni kan, manja dia lain macam. Jadi buat itu tak jadi, ni buat tak jadi. Jadi atuk saya tak naklah tengok anak lelaki ni tak ada apa. Jadi dia cakap meniaga ni aja yang boleh bantu dia. Macam-macam ayah saya meniaga. Perabot lah, kain batik lah, apalah semualah. Lastnya yang menjadi adalah kelapa. Jangan ingat kita meniaga satu benda tu kita terus jadi. So maksudnya tadi kan kita cakap kan, usahawan ni jangan give up kan. Jangan give up. Tapi tak semestinya lah give up dari segi perniagaan yang sama tu kan. Betul. Jangan give up semangat tu lah. Ya, kan? betul. Semangat perjuangan tu, kalau kita rasa kita ni memang menjurus kepada perniagaan. Ada orang dia lebih kepada perniagaan, ada orang lebih kepada bekerja dengan orang apa semua kan. Tapi kalau kita dah rasa yang itu bidang kita jangan give up lah. Mungkin bukan spesifik bisnes yang kita ceburi mula-mula. Betul. Tapi jangan give up. Kita kuatkan semangat kan. Ambil lagi pelajaran, list down. List down tadi. Buat another business apa semua lah kan. So that means
ayah punya bidang dalam bidang kelapa ni menjadilah kan jadi. terus sampai kepada Terus. Ikin. Tapi Ikin punya cerita pun lebih kurang sama juga kan. That means bukanlah Ikin mula-mula immediately terus tengok ayah berniaga kelapa, wah tanam azam dalam hati kan, nanti aku Tak ada. besar nanti nak jadi Ratu Santan kan. Sekarang dah dapat gelaran Ratu Santan Melaya kan. Kan. Jangan main-main kan. Tak ramai yang dapat gelaran tu. Betul. Kan. So betul lah. Jadi kita boleh olahkan yang tak semestinya lah kan, bisnes yang kita mula-mula tu kan, tapi kita jangan give up. Betul. Macam Ikin sendiri apa semua kan. Tapi macam yelah Ikin dengan gelaran Ratu Santan Melaya apa semua kan, yang ada orang nobatkan kepada Ikin kan. Nak dengar ke siapa yang menobatkan saya sebagai ratu ni? Cuba cerita sikit. Cuba cerita sikit. Okay, masa saya tengah mencari-cari lah kan. Masa saya kelas JNU tu, saya jenis orang belajar satu buat satu. Okay, saya tahu masalah apa yang saya hadapi. Kalau saya tak ada masalah, saya tak keluar pergi belajar. Saya tetap dekat saya punya ni kan. Saya tahu masalah saya apa, saya buat tu dulu. Okay, saya ada masalah financial, saya belajar dulu financial. Okay, financial saya dah okay. Next, saya cakap, berniaga ni coach dah bagi data lah. Ni satu peringkat ke satu peringkat. Okay, selepas ni dia ajar saya, selepas kita financial dah okay, macam mana orang nak kenal kita pula? Kita berniaga, orang tak kenal kita, agak susah juga kan? Susah juga kan? Susah. Dia mesti kena ada branding kan? Macam mana? So saya carilah pakar branding, pakar personal branding. Macam mana? Tu yang saya cari Coach Al. Alamak kan? Terjebak. Lebih Okay. Tu saya belajar macam mana nak buat branding, macam mana status saya macam mana, dan orang nak kenal saya sebagai apa. Macam kita lah, lain-lain tak ada nama. Kan orang nak kenal Oi kan. Oi kan. Kak Oi. Lepas tu Coach cakap, okey Syikin, daripada cerita Coach Rosmi, dino saya. Lepas tu Syikin, bagus ni awak letak nama Ratu ni. Saya cakap, tak boleh Coach, Ratu ni tinggi sangat. Lepas tu saya cakap, tak apa, letak je dulu. Boleh tak boleh nanti kemudian cerita. Lepas tu saya jenis orang, suka-suka orang tak Ratu ni. Aku perasan ke tak perasan. Saya boleh research apa pekerja Ratu tu. Ratu ni buat apa kan? List down. Dia kan kaki listing kan. Dia buat lah list down apa semua kan. Okay. Saya Ratu macam ni. Apa pengalaman Ratu. Saya cakap apa, why not saya dapat Ratu kan. Saya ada pakar ni, saya okey lah, Ratu Santan. Mesti saya kena ada kepakaran bab santan. Saya tengok saya ada ke, saya pergi, saya pengalaman ayah saya korek. Dari situ menjadi saya pakar lah. Dan saya ada juga belajar satu Kompas Usahawan dengan Coach Al juga. Alamak, habis semua dia cerita kat sini. Rugi kalau tak ada. Ada satu tips tu memang bagus, Kompas Usahawan. Dia ajar saya satu personal branding semua. Kalau nak profit dulu, saya bekerja-kerja, berlari penat. Belajar, kita dah bisnes dah lama, perlu ke kita berlari-lari lagi? Bersaing-saing dengan orang yang muda-muda ni. Kita akan penat. Betul? Kita akan penat. Kita nak bersaing dengan mereka lagi? Bukan. So, aku cakap nak dapat kau profit tu mesti kena ada kepakaran. Kepakaran timbul ada sistem. Ada dua benda ni, profit tu datang tanpa sengaja. Tanpa sengaja. Tapi kenalah sengaja kan. Sebab sistem tu kita kena sengajakan ada kita kan. Sengaja tu saya cakap. Personal branding tu kita kena sengaja ada kan. Kena buat lah tu. Yang profit tu datang tanpa sengaja. Datang tanpa sengaja. Profit tu hasil lah. Hasil daripada apa yang kita dah buat, apa yang kita dah usahakan tadi kan. Betul. Okey. So teruskan. Jadi okey lah dengan title tu. Okey. Okey lah. Sebab saya rasa ni Ratu ni saya kena, kerja saya adalah ini. Sebab saya dah tahu kerja Ratu tu apa. Kerja tu, so saya ambil strategic plan saya 2024 saya bagi rasa. Saya lebih banyak diam, susun. 2024 niat saya memang nak bantu je usahawan. Korang jangan jadi macam saya. Belajar daripada kesilapan usahawan lain. Sebab saya jenis orang yang suka mendengar. Saya lebih suka dengar family dulu. Family saya dah okey, baru saya dengar dengan orang. Daripada, walaupun saya tak boleh selesaikan masalah mereka, tapi sekurang-kurang daripada pengalaman saya boleh ada sikit lah perubahan kepada mereka. Jangan berhenti mencari ilmu. Berniaga tanpa ilmu ibarat kita
berjalan di kawasan gelap. Yelah tu. Korang tak nak sesat kan? Korang tak nak sesat kan? Jalan-jalan yang gelap kan? Cari ilmu. Banyak tempat kita boleh belajar kan? Banyak tempat kita boleh belajar. Kita boleh jumpa pakar. Betul. Kita boleh baca buku. Kita Betul. boleh cari mentor. Betul. Kita boleh pergi kelas-kelas apa semua kan? Banyak peluang sebenarnya sekarang untuk kita usahawan. Tapi yang penting jangan berdiam diri lah. Jangan kan? diam. Jangan berdiam diri lah. Tu jangan lupa list down tu. Kalau kita tak list down, penting, masalah korang tu, apa yang kita masalahkan tu, kita tak akan selesai kat masalah tu. Kita tak tahu. Semua kat sini tak akan simpan semuanya. Betul. Itu yang rasa pening je kan. Tapi saya rasa susah lah kadang-kadang kan. Kita usahawan ni kan, dia tak ambil masa, dia tak ambil time out tu. Dia tak ambil masa untuk nak list down. Sebab dia macam terburu-buru. Itu saya dulu. Kejar-kejar kan. Itu saya dulu. Sebab yelah kita berniaga, kita nak untung kan. Ya. Jadi hari-hari nak buat sale, hari-hari nak buat sale kan. Betul. Jadi elok kalau kita pause lah juga. Betul, kan. sekejap. So secara tak langsung kita dah cerita sikit pasal industri kan. 2024 ni bukan semakin mudah tapi juga semakin mencabar. Ya, masih kan? mencabar. So kita kena ada preparation, kita kena buat plan. Ya, strategic plan. Bertulis Ya, kan? bertulis. Lebih baik kan. Kalau kita ada mentor, belajar daripada mentor kita kan. Kalau macam Ikin belajar pada ayahnya, tapi juga janganlah duduk belakang kan. Bergurukan satu je kan. Kita ambil je, lepas tu kita tak cari peluang lain, tak explore, tak inovasi. Betul, kan? tak Macam inovasi. Ikin sendiri pun buat inovasi apa semua. Tak semestinya bisnes yang kita buat first time tu tak jadi, tapi teruskan dalam bidang perniagaan kalau kita minat bidang perniagaan kan. Rehat kalau perlu, tapi jangan give up kan. Berhenti. Tu antara benda yang kita dah kupaskan lah dalam podcast kali ni kan. So sebagai rumusan lah kita dah borak pun lebih kurang 40 minit lah lebih kurang kan. Sebagai rumusan untuk kita nak wrap up episod kali ni, apa mungkin satu atau dua tip yang Ikin nak kongsikan. Mungkin tip untuk diri Ikin lah, tapi mungkin Ikin boleh kongsikan juga dengan audience kat luar kan, supaya kita boleh sama-sama belajar, sama-sama dapat idea baru kan. Ada tak? Ada. Satu atau dua ada? Ada. Kalau tak ada. Mesti ada. Best. Mestilah ada kan. Sekarang perasan agensi-agensi kerajaan, diorang dulu tahun sebelum COVID, diorang banyak bagi kursus-kursus cara membuat. Okay. Tahun sekarang selepas PKP, diorang ajar cara macam mana nak rangka bisnes tu. Jadi next kita dah ada cara nak buat rangka bisnes tu. Nextnya kita kena pandai macam mana yang ilmu yang kita belajar tu macam mana boleh masuk kat bisnes kita. Tak semua apa yang kita belajar tu sepadan. Okey. Kita ambil. Itu saya cakap tadi, berbalik kepada list down. Apa masalah kita ni sebenarnya? Dapat tahu masalah situ, kita selesaikan dulu. Lepas tu kita cakap dengan pada sahabat-sahabat kita yang lain lah. Tak salah kita belajar. Jangan lupalah daripada ilmu yang korang belajar tu, korang buat lah. Dengan ada tindakan lah. Belajar sana, belajar sini. Sebenarnya sama je. Tapi tak buat apa-apa. Tak ada buat apa-apa. Tak jadi lah. Tak jadi. Okey. So tak salah kita pergi belajar Tak kan. salah, tak Banyak salah. tempat pun tak apa. Betul. Tapi penting kita tahulah macam nak sesuaikan dengan kita punya masalah. Dan kita ambil tindakan. Kan. Ada tip lain? Rahsia-rahsia lah konon-konon kan. Ikin mesti dia ada benda-benda yang dia implement dalam dia punya bisnes, atau dia dapat tahu kan. Dia tak share dengan kita kan. Mungkin kita ada. Nak bisnes, nak tips yang macam mana tu? Tak kisahlah. Satulah untuk Satu. usahawan-usahawan di luar sana. Untuk preparation tahun depan ni, apa Ikin rasa penting untuk kita sebagai usahawan start buat untuk tahun depan? Ada tak? Bagi Ikin, kita ada lagi beberapa bulan. Masa ni adalah benda yang baik untuk kita rangka. Okey, rangka apa yang kita nak buat. Jangan dah cukup masa nanti baru kita rangka, lambat. Dalam masa yang sama juga, dalam proses kita merangka tu, jangan buat rangka satu je. Kan macam kat sekolah dulu kan ada peti minda apa semua, rangka tu. Lepas tu tengok pada kita punya keliling ekonomi. Perlu tak kita bergerak? Masa-masa tu penting tak? Maksud sedikit
masa sesuai. Okey. Ah, Kesesuaian masa untuk nak kita implement itulah, nak buat bertindak benda tu. Okey. Lepas tu satu lagi, Ika cakap siapa-siapa yang mula-mula baru nak berniaga tu, jangan mula kita tunggu benda tu sempurna. Pergi guna modal yang besar dulu. Kita berniaga ni sebenarnya tipsnya kita dengan modal yang kecil dulu. Okey. Modal kecil, guna free marketing seboleh-bolehnya. Okey. Seguna modal sekecil-kecilnya, kita hasilkan benda yang besar. RM50 jadi 500, 5,000, 50,000. Ada sekarang usahawan-usahawan kita, oh aku kena buat ni, kena pergi buat loan apa semua, 50,000 jadi 5,000, 50 jadi RM5. Ya, terbalik kan. Okey. So start kecil kan, implement, kembangkan, kan, rangka biar ada timing lah. Timing mana yang Mana satu sesuai, kita nak mana buat yang dulu, apa buat. semua kan. Nanti kena ada yang dan sertanya diorang tak ada ilmu. Sekiranya kita dah terjerus ataupun dah terlabur modal benda yang kita laburkan tu, kalau kita tak boleh juga pergi tu, relax. Cari dulu apa yang orang yang boleh bantu kita. Tu saya kat circle kita tu penting. Cari dulu ilmu apa yang boleh ni. Tak ada dah janji kan, perniagaan ni 90/10 rezeki ada kat dalam perniagaan. Datang daripada perniagaan. Kenapa berhenti? Janganlah berhenti. Jangan berhenti. So Ikin punya kata-kata semangat, jangan berhenti, teruskan. Jangan berhenti. Teruskan perjuangan, tapi teruskan mencarilah kan. Terus mencari. Kalau kita buntu dalam satu area tu, mungkin kita boleh explore. So kita boleh gunakan penghujung tahun ni kan, buat planning sikit kan, supaya kita nanti dah masuk tahun depan tak adalah terburu-buru. Terburu-buru kan. So buat planning sikit apa semua, tulis. I sukalah listing tu kan, listing tu. So rasa macam saya pun kan dah terkurang listing. Dulu rajin kan, sekarang dah macam malas sikit. So kena kembali rajin. Listing dan buat planning untuk tahun depan. Dia macam diary hidup lah. Diary hidup. Betul? Sebelum kita, macam saya jenis saya pergi keluar mana saya sebelum tidur saya akan tulis diary saya. Saya tulis, oh ni saya pergi sini, saya sekurang kita ada. Lepas tu saya ambil gambar-gambar tu kan, saya tulis. Tu ada saya buku panduan, gerakan saya. Sekurang-kurangnya kalau saya tak ada, nanti dia ada kenangan kepada anak-anak saya. Betul. Oh mak saya buat kerja ni, oh mak aku pergi sini, mak aku tu. Itulah sebenarnya yang saya buat dulu. So itu pun boleh jadi asset. Kita punya asset, and also kita punya SOP lah nanti kan. Kat situ betul. Kita boleh huraikan apa semua betul. Kan. Okey. So terima kasih kan, banyak yang Ikin kongsikan dengan kita hari ni kan. InsyaAllah kita akan teruskan inisiatif kita buat podcast ni kan, Recharge Usahawan. Hopefully dengan idea-idea baru. Mungkin orang kenal Ikin kan, lepas ni boleh cari dia kat Facebook apa semua kan, boleh berkenalan, kita kembangkan kita punya circle. Dan juga kita boleh dapat idea-idea baru untuk kita belajar dan upgrade kita punya minda dan juga bisnes lah. InsyaAllah. So terima kasih banyak-banyak Ikin sudi meluangkan masa. Coach saya pun ucapkan ribuan terima kasih. Sebabnya saya cakap terus terang, saya tak ada kat sini sebabnya saya berdiri saya kat sini sebabnya dengan ilmu-ilmu daripada coach Jeniu. Terima kasih. Coach Jeniu, betul saya cakap, saya memang tu, saya jenis orang sebab kalau orang yang kenal saya jenis orang, saya bukannya tak nak belajar kat sana. Satu pun yang diajar ilmu tu pun kau tak buat, tak ada kesan dia. Kenapa? Sama je yang sama-sama. Sebab tu saya bukannya sombong ke apa, tak. Saya nak belajar. Kat satu tu kita kupas sampai habis-habis. Kalau kita dah korek dengan coach-coach ni sampai dia pun tak ada idea, baru kita pergi keluar. So sekarang ada lagi? Masih ada lagi? Masih ada lagi. So banyak lagi lah yang nak dikupas. So nanti kan kita buat siri-siri lain, kita kupaskan lagi banyak-banyak. So terima kasih semua. Terima kasih kerana mengikuti podcast ini. So kita jumpa di episod seterusnya. Assalamualaikum.